Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Jumpa lagi kita dalam sesi pembelajaran pendidikan Islam tahun 1. Pada hari ini kita akan belajar dalam bidang Al-Quran tajuk hukum bacaan mad. Tahu tak apakah dia bacaan mad? Okay, jom sama-sama kita belajar. Tajuk pelajaran kita pada hari ini ialah dalam unit 2, bacaan mad. Tahukah kamu apakah bacaan mad? Pernah tak dengar bacaan mad? Apa diakah bacaan mad? Bacaan mad merupakan salah satu hukum tajwid yang ada dalam pembacaan Al-Quran. Hukum mad mempunyai banyak pembahagian bergantung kepada jenis huruf yang bertembung dan kedudukan pada ayat. Bila kita baca Al-Quran, kita akan jumpa banyak kali hukum bacaan mad. Apakah dia bacaan mad? Mad secara harfiah bermaksud panjang. Mad secara umumnya kita sebut ataupun kita maknakan dia, mad tu maksudnya panjang, bacaannya panjang. Manakala menurut istilah qiraat pula, mad adalah membaca panjang huruf Al-Quran apabila bertemu dengan huruf maddah. Huruf maddah tu ataupun huruf mad tu apa dia? Iaitu huruf alif, waw dan juga ya, dengan kepanjangan bergantung kepada mad itu sendiri. Alif, waw, ya, bila kita jumpa alif ataupun waw ataupun ya ada tanda sukun, dia disebut hukum mad. Kepanjangan bacaan diukur dengan harakat. Panjang tu kita sebut dia harakat. Mad pada dasarnya terbagi kepada dua, iaitu mad tabi'i yang turut dikenali sebagai mad asli. Mad ada dua bahagian, iaitu mad tabi'i ataupun mad asli, dan yang kedua mad far'i yang bermaksud anak-anak cabang. Mad far'i ni dia ada banyak bahagian. Dia terbahagi kepada 14 bahagian. Jadi hukum mad semua sekali adalah 15 bahagian. Dia banyaklah, nanti kita akan dari masa ke semasa kita akan pelajari satu persatu. Jadi pada minggu ini kita akan belajar salah satu hukum mad, iaitu mad apa dia? Mad silah qasirah dan mad silah tawilah. Okey, apa dia? Mungkin dah pernah jumpa dah sewaktu kita baca Al-Quran, cuma tak tahu apakah nama hukum bacaan mad itu. Baik, tengok dalam paparan. Ini bacaan mad silah qasirah. Mad tadi kan cikgu kata mad ada terbagi kepada, yang pada minggu ini kita akan pelajari dua hukum mad, iaitu mad silah qasirah dan mad silah tawilah kan. Mad, apakah maksud mad silah? Mad silah tadi maksudnya ialah mad yang terdapat pada ha dhamir. Mad ataupun bacaan panjang yang terdapat pada ha dhamir. Dalam paparan tu dia dah warnakan dengan warna merah. Huruf ha tu dia dah warnakan dengan warna merah dan juga dengan warna biru. Dia terbagi kepada dua, yang mad silah qasirah dan juga mad silah tawilah. Okey, bagaimana jika perbezaan dia? Mad yang terdapat pada ha dhamir iaitu selepas ha tak ada huruf hamzah qat'i. Mad silah qasirah yang dibaca pendek, dia kata baca mad tu dah memang dah panjang, tapi mad silah qasirah dan mad silah tawilah ada dua lagi pembahagian. Okey, yang pertama mad silah qasirah, dia selepas huruf ha dhamir dia ada huruf yang berbaris tetapi bukan huruf alif, selain daripada huruf alif. Cara mengenalnya apabila terdapat ha dhamir pada akhir kalimah, sebelumnya terdapat huruf yang berbaris dan selepasnya juga terdapat huruf yang berbaris. Okey, tengok pada contoh tu. Huruf ha yang berwarna merah tu ha dhamir, sebelum huruf ha yang contoh yang pertama ahlihi masrura. Okey, huruf ha tu ialah ha dhamir, sebelum huruf ha dia berbaris, huruf lam dia berbaris bawah, dan selepas huruf ha pun huruf yang berbaris juga, huruf mim dia berbaris atas. Itu mad silah qasirah. Kadar bacaan panjang dia 2 harakat. Sebab tu dia kata tadi mad silah qasirah tu dia baca pendek. Sebenarnya mad memang dia baca panjang, panjangnya 2 harakat. Cuma mad silah qasirah dia tidak sepanjang mad silah tawilah. Okey, macam mana mad silah tawilah? Mad silah tawilah pula mad yang terdapat pada ha dhamir, tetapi selepas huruf ha dhamir tu ada huruf hamzah qat'i.
Okey, ha dhamir pada akhir kalimah sebelumnya terdapat huruf berbaris dan selepasnya juga terdapat huruf yang berbaris, sama macam tadi juga. Dua-duanya sebelum huruf ha ada huruf yang berbaris atas atau bawah ataupun hadapan, dan selepas dia pun ada juga huruf yang berbaris. Cuma mad silah tawilah, selepas huruf ha dia ada huruf hamzah qat'i Okey, jap cikgu tunjuk kat sini. Okey, contohnya macam ni Nanti cikgu tunjuk contoh yang lebih. Okey, yang ini. Okey, contohnya dalam contoh yang pertama wa taj'aluna lahu, nampak tak ha tu ha dhamir sebelum dia berbaris dan selepas huruf ha pun berbaris, tetapi selepas huruf ha ialah huruf hamzah qat'i huruf alif ataupun huruf hamzah ni. Selepas huruf ha dia adalah huruf hamzah. Nama hukumnya mad silah tawilah. Tawilah tu maksudnya panjang. Apa dia yang panjang? Bacaan dia panjang, kadar bacaan dia panjang. Kalau tadi 2 harakat, kalau mad silah tawilah selepas ha ada huruf hamzah, kita baca dia panjang 4 atau 5 harakat. Tadi 2 harakat saja kan. Sebab tu dia panggil mad silah qasirah, dia pendek. Mad silah tawilah bacaannya lebih panjang, dia baca 4 atau 5 harakat cara bacaan dia. Wa taj'aluna lahu andada, hu tu panjang, kita baca panjang 4 ataupun 5 harakat. Kalau yang tadi kan kita baca 2 harakat saja kan. Ahlihi masrura, ahlihi masrura, 2 harakat saja. Kalau mad silah tawilah yang panjang tadi, selepas ha dia ada huruf hamzah qat'i, kita baca dia panjang lagi 4 ataupun 5 harakat. Wa taj'aluna lahu andada, macam tu dia panjang sikit. Baik, kita ulang semula. Jadi pada hari ini kita akan belajar 2 hukum mad, iaitu mad silah qasirah dan mad silah tawilah Kita tengok pada contoh. Huruf ha dhamir, selepas dia biasa dia akan tuliskan tanda huruf mad tu macam ya kecil ni macam ya kecil ni, ataupun huruf waw yang kecil ni. Kita baca dia panjang dia 2 harakat Okay, ikut cikgu baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ahlihi masrura, ahlihi masrura. Okay, seterusnya. Bi'ibadihi khabira, bi'ibadihi khabira. Panjangnya kadar 2 harakat. Okay, seterusnya contoh kalau ha dia berbaris hadapan, ada juga tanda waw kecil atau tanda mad ni tanda mad sebelum ha dia berbaris dan selepas ha pun dia berbaris, tetapi dia bukan huruf alif Faja'alahu ghusa'a. Berperhatian pada ha yang berwarna biru. Faja'alahu ghusa'a. Innahu ya'lamu. Innahu ya'lamu. Ha dia berbaris hadapan dan ada tanda huruf mad, kita baca panjang dia 2 harakat. Nama hukumnya mad silah qasirah. Seterusnya kita tengok contoh dan kita baca bersama-sama. Kanu bihi yastahzi'un. Ha tu kita baca panjang dia 2 harakat Kanu bihi yastahzi'un. Contoh di bawah. Kuntum bihi tukadzibun. Kuntum bihi tukadzibun. Kita tengok macam mana pula contoh kalau ha dia berbaris hadapan, ada tanda waw maddah dekat sini kecil waw kecil ni kita baca panjang dia 2 harakat. Falahu 'ashru amsalha. Falahu 'ashru amsalha. Sekarang dah mudah dah kalau kita baca Al-Quran. Kebanyakan Al-Quran dia dah ada warna.
Kebanyakan Al-Quran, terutama kalau Quran di sekolah kan, dia dah ada warna, kita dapat kenal pasti bacaan panjang ke atau bacaan pendek atau dengung ataupun tak dengung kan. Jadi kita tinggal ikut aja, dah mudah dah. Kalau dulu Al-Quran semuanya dia satu warna je, warna hitam saja ya. Sekarang Al-Quran dah berwarna-warni, dah mudah untuk kita kenal pasti bacaan tajwid. Okay, seterusnya, walahu azabun muhin, walahu azabun muhin. Okey, itu nama tadi, hukum bacaannya mad silah qasirah. Sekarang tengok mad silah tawilah. Tadi qasirah dia pendek, sekarang mad silah tawilah dia panjang. Apa dia panjang? Bacaan dia tu kita kena baca panjang. Ha dia sama macam tadi, ha dhamir, sebelum dia berbaris dan selepas ha pun dia berbaris. Cuma beza dia mad silah tawilah tadi selepas huruf ha ialah huruf hamzah qat'i, huruf hamzah qat'i. Selepas ha dia ada huruf hamzah qat'i. Cara bacaan dia panjang 4 atau 5 harkat. Apakah nama hukumnya? Mad silah tawilah ya. Baik, sekarang kita baca sama-sama. Min dunihi ilaha, min dunihi ilaha. Dia panjang sikit ya, 4 ataupun 5 harkat. Kita tengok contoh sebelah. Azabahu ahad, azabahu ahad. Contoh di bawah. Malahu iza taradda, malahu iza taradda. Contoh seterusnya. Hazihi ilal madinah, hazihi ilal madinah. Ambil perhatian pada huruf ha dhamir tadi. Ha yang dibaca panjang, ada huruf mad ya. Ambil perhatian pada yang dah diwarnakan tadi. Okey, contoh seterusnya. Wa taj'aluna lahu andada, wa taj'aluna lahu andada. Contoh di bawah. Min ba'dihi abada, min ba'dihi abada. Contoh seterusnya. Alam yarahu ahad, alam yarahu ahad. Dapat beza tak antara dua mad silah tawilah dan mad silah qasirah? Dapat beza tak? Ha dia ha dhamir sama, kedua-duanya ada baris sebelum ha dan juga baris selepas ha. Cuma beza dia selepas huruf ha dhamir ada huruf hamzah qat'i. Itu ialah mad silah tawilah. Kalau selain daripada huruf hamzah, dia ialah mad silah qasirah, 2 harkat ya. Baik, sekarang tengok ni info dia ya. Ha dhamir berbaris bawah ataupun berbaris hadapan, kalau dia bertemu dengan selain daripada huruf hamzah qat'i ya, huruf alif ataupun huruf hamzah berbaris atas ataupun di bawah, dia baca panjang kadarnya 2 harkat. Tapi kalau hamzah tadi, hamzah dhamir baris bawah ataupun baris hadapan, dia bertemu dengan huruf hamzah, hamzah qat'i selepas dia, mad silah tawilah tadi dibaca panjang kadarnya 4 atau 5 harkat. Dia panjang lagi. Kalau ha dhamir berjumpa selain daripada huruf hamzah, bacaan dia panjang 2 harkat. Dia namanya mad silah qasirah. Kalau ha dhamir bertemu dengan huruf hamzah, selepas huruf ha tu dia huruf hamzah, kadar bacaan panjang dia ialah 4 atau 5 harkat. Hukum mad dia ialah mad silah tawilah. Ingat tak tu? Boleh ya?
InsyaAllah dari masa ke semasa nanti bila kita biasakan dalam bacaan kita, dalam bacaan Al-Quran kita akan dapat mudah dapat kenal pasti cara bacaan mad silah qasirah dan mad silah tawilah. Dari masa ke semasa cubalah perbaiki dan elokkan bacaan Al-Quran kita. Jadi setakat itu dulu pembelajaran kita pada minggu ini. Nanti selepas ini boleh buka buku aktiviti di muka surat 34, ada satu latihan nak bezakan antara bacaan mad silah qasirah dan mad silah tawilah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semua. Jumpa lagi kita dalam sesi pembelajaran yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.